Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nazira binti Ismail, nombor metrik 1221855. Kumpulan kami akan membentangkan tentang tajuk agama Islam sebagai agama rasmi. Pengenalan. Islam adalah agama yang syumul yang merangkumi segenap aspek kehidupan manusia yang tidak hanya terhad kepada akidah, ibadah dan akhlak, akan tetapi juga merangkumi aspek muamalat. Keseluruhan Islam itu terhad kepada kesempurnaan ajaran yang terkandung di dalamnya logik dan sentiasa menerima pandangan serta sekadar bukan sebuah dogma. Dengan demikian, agama Islam sememangnya selari dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan serta sesuai dengan keadaan sepanjang masa. Seterusnya, objektif kajian. Yang pertama, menyelesaikan isu penyebaran agama yang berluasa di Malaysia dan kaedah solusinya. Yang kedua, merungkaikan isu murtad yang berlaku di Malaysia dan jalan penyelesaiannya. Yang ketiga, mengkaji kedudukan agama Islam bagi kanak-kanak yang ibu bapanya bercerai dan menganut agama selain Islam. Seterusnya, permasalahan kajian ini adalah menghuraikan definisi agama Islam sebagai agama rasmi. Di samping itu, kajian ini menjelaskan tentang isu-isu di Malaysia yang menjadi persoalan dalam agama Islam sebagai agama rasmi. Dan kajian ini menjelaskan tentang agama Islam sebagai agama rasmi. Seterusnya, skop kajian. Secara umumnya, skop kajian ini tertumpu kepada masyarakat bagi memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai agama Islam sebagai agama rasmi. Hal ini kerana kebanyakan masyarakat kurang memahami dan berlaku salah faham terhadap ajaran Islam yang sebenar. Oleh itu, kajian ini menghuraikan isu-isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat sekeliling dan menjelaskan cabaran-cabaran ke atas agama Islam sebagai agama rasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Syahira binti Syarul, nombor metrik 1221856. Seterusnya, metodologi kajian. Kamus Dewan keempat mendefinisikan metodologi sebagai sistem yang merangkumi prinsip dan kaedah yang digunakan dalam sesuatu kajian. Hal ini berfungsi untuk menjadikan kajian yang lebih bersistematik dan perjalanan kajian lebih terarah untuk mencapai objektif. Pengkaji menggunakan kaedah perpustakaan seperti buku-buku ilmiah, kamus dan lain-lain lagi. Kaedah internet pula diakses melalui Google, Wikipedia dan Merjournal untuk mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masyita binti Malazim, nombor metrik 1221851. Saya ingin membentangkan mengenai salah satu isu yang berbangkit dalam konteks agama Islam sebagai agama rasmi, iaitu isu murtad. Murtad dari segi bahasa membawa maksud kembali dari sesuatu kepada selainnya. Istilah syarak membawa maksud sebagai keluar daripada Islam dan kembali kepada kufur serta membebaskan diri daripada Islam sama ada dengan niat, perkataan, perbuatan, gurauan, penentangan atau itikad. Isu yang berlaku berkaitan masalah murtad ini adalah isu Lina Joy yang berlaku pada tahun 1998. Azlina Jailani atau Lina Joy merupakan wanita Melayu berketurunan Jawa yang mengaku telah murtad dan memeluk agama Kristian Katolik ketika umurnya 26 tahun. Tujuan permohonan pindah agama ini dilakukan atas sebab keinginannya untuk berkahwin dengan seorang India Kristian. Pada kali pertama beliau memohon kepada JPN untuk menukar namanya kepada Lina Joy, ia ditolak. Ketika dia membuat permohonan semula, barulah diluluskan. Namun permohonan untuk menukar status agama itu ditolak kerana tidak mendapat kebenaran daripada Mahkamah Syariah. Beliau bermula dengan membuat permohonan ke Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan seterusnya ke Mahkamah Persekutuan. Dan kesemuanya menolak permohonan beliau kerana dia telah mengenepikan kuasa Mahkamah Syariah. Keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes Lina Joy menerangkan bahawa jika seseorang yang beragama Islam itu ingin murtad, ia perlu ikut prosedur dan mendapatkan pengesahan daripada Mahkamah Syariah kerana Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa yang mutlak dalam menentukan sama ada seseorang itu boleh murtad atau sebaliknya. Negeri Sembilan boleh dijadikan sebagai salah satu model yang baik yang mempunyai
berkaitan prosedur keluar Islam melalui Seksyen 119 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Sembilan 2003. Secara ringkasnya begini, membuat permohonan untuk mendapatkan pengisytiharan daripada Mahkamah Syariah secara ex parte, iaitu secara sebelah pihak dan perlu disokong oleh affidavit, iaitu sumpah bertulis. Hakim perlu menasihati pemohon agar bertaubat. Seterusnya, jika enggan, permohonan akan ditangguh dalam tempoh 90 hari dan dalam masa yang sama pemohon harus ikuti sesi runding cara dan bimbingan. Jika dia bertaubat atau masih enggan, maka pegawai akan membuat laporan dan membawa pemohon ke Mahkamah Syariah supaya pengisytiharan dapat dilaksanakan untuk menentukan sama ada dia sudah murtad atau kekal dalam agama Islam. Setakat ini, hanya beberapa negeri seperti Melaka, Negeri Sembilan dan Selangor yang telah mengadakan peruntukan tentang kesalahan percubaan murtad dalam enakmen jenayah syariah. Berdasarkan Perlembagaan Persekutuan pada masa kini, Mahkamah Syariah hanyalah diberi bidang kuasa yang terhad dan menjatuhkan hukuman iaitu hukuman penjara tidak kurang 3 tahun atau denda tidak kurang 5,000 atau sebat 6 kali atau gabungkan semuanya. Isu murtad ini merupakan salah satu jenayah syariah yang sangat serius kerana telah memutuskan Islam dan ia berpotensi untuk menggugat kewibawaan Islam sebagai agama rasmi negara dan identiti Melayu dalam negara. Okay, baik, saya akan menghuraikan isu hak kebebasan beragama. Ialah merangkumi hak untuk beragama sama ada seseorang tersebut ingin menukar agama, hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan hak untuk mengajar agamanya. Kebebasan beragama di Malaysia perlu diperjelaskan dari beberapa sudut, ialah kedudukannya dalam Perlembagaan Persekutuan dan skopnya di sisi undang-undang. Sebenarnya agama dalam perlembagaan antaranya ialah kebebasan beragama tertakluk kepada undang-undang yang diluluskan. Dan seterusnya, antara kes penyebaran agama bukan Islam ialah kes Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri iaitu Jamaluddin bin Osman. Sebagai contoh, mengikut kes Jamaluddin, beliau telah keluar dari agama Islam dan ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA kerana didapati telah menyebarkan agama Kristian kepada orang Melayu. Namun, beliau telah melemfaikan permohonan right habeas corpus dengan mendakwa bahawa penahanan beliau di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri adalah bertentang dalam Perlembagaan Persekutuan iaitu Perkara 11.1. Seterusnya, kebebasan beragama menurut Islam, iaitu Islam tidak memaksa orang bukan Islam menerima Islam, tetapi yang penting ianya harus dilakukan secara bijaksana. Seterusnya, kebebasan beragama mengikut teori perlembagaan ialah kebebasan menukar agama bagi orang Islam tidak boleh diguna pakai di Malaysia, bahkan mesti mendapat bantahan. Ini kerana Islam diberi keistimewaan dalam perlembagaan apabila mereka dilindungi daripada penyebaran agama bukan Islam. Okey, baik, seterusnya penyebaran agama dalam elemen penting untuk memastikan agama tersebut diikuti ramai. Hal ini kerana telah dibuktikan dalam Perlembagaan Malaysia iaitu hak bagi mereka untuk menganut dan mengamalkan ajaran sendiri. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya agama yang benar dan diredai Allah di sisi Allah adalah Islam. Ini berpandukan perkara 11.3 ialah yang pertama hal ehwal agamanya, yang kedua menubuhkan institusi, yang ketiga memperoleh harta dan terakhir sekali mentadbir mengikut undang-undang. Okay, baik, penyebaran agama lain selain agama Islam telah juga disekat pada perkara 11.4 dalam Perlembagaan Persekutuan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya agama itu mudah, janganlah kamu menyulitkan agama itu, melainkan kamu akan tewas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Afila binti Hapiun. Saya akan membincangkan isu berkaitan agama bagi kanak-kanak yang ibu bapanya bercerai. Menurut Wikipedia Bahasa Melayu, sebagai kanak-kanak yang berumur di bawah 18 tahun, tiada kuasa atau hak untuk buat keputusan ke atas diri mereka sendiri, namun hak itu menjadi milik ibu bapa, penjaga, guru, atau orang terdekat mereka. Contohnya hak untuk beragama, mendapatkan pendidikan, budaya, sosial, penggunaan bahasa, dan banyak lagi.
Oleh itu kita dapat melihat kes yang berlaku pada Loh Si Hong merupakan ibu tunggal kepada 3 orang anak. Beliau mempertikaikan kesahihan penukaran agama anak-anaknya kepada Islam. Pada 20 Februari 2020 direkodkan Loh Si Hong menyatakan hasratnya untuk mencabar penukaran agama anak-anaknya melalui semakan hakim. Penukaran agama anak-anaknya ini dilakukan oleh bekas suaminya yaitu Nagashwaran Muniandi yang merupakan seorang mu'alaf. Menurut Majelis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Malaysia memutuskan bahwa apabila salah seorang ibu atau bapa memeluk agama Islam, maka agama anak di bawah umur mengikut agama Islam dan hak penjagaan diletakkan di bawah salah seorang ibu atau bapa yang beragama Islam. Anak-anak yang sudah balik dianggap sudah dewasa. Anak-anak yang memeluk agama Islam tapi ditentang oleh ibu bapa tetap sah. Ibu bapa juga tidak boleh memaksa anak-anak mereka untuk masuk agama Islam atau keluar karena di Malaysia mengamalkan hak beragama kepada setiap rakyat Malaysia. Imam Syafi'i juga ada berkata bahwa kanak-kanak mumayyiz yang dapat membezakan perkara buruk dan baik tapi belum balik pengislamannya tidak sah jika ditentang ibu bapa. Tetapi menurut jumhur, apabila kanak-kanak itu sempurna akal, memeluk Islam dan mengucap syahadah pengislamannya sah. Dalam kes ini lebih cenderung kepada jumhur karena lebih banyak kebaikan yang diterima oleh kanak-kanak tersebut. Secara rumusannya, kesempurnaan Islam dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan, namun yang paling penting dan utama dengan menetapkan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT sebagai pegangan asas dalam kehidupan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 85 yang bermaksud, dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam maka tidak akan diterima daripadanya dan ia pada hari akhirat kelak dari kalangan orang-orang yang rugi. Oleh itu, pihak berkuasa perlulah mengawal isu-isu dalam beragama. Hal ini kerana untuk menjaga keamanan negara di samping mengukuhkan hubungan pelbagai etnik dalam masyarakat. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.